Terima kasih Tan Sri Ketua dan terima kasih pada 18 pembahas yang telah mengambil bahagian dalam Kementerian Alam Sekitar dan Air. Dan saya lihat bahawa perbahasan telah pun mencangkupi semua sektor di Kementerian Alam Sekitar dan Air walaupun sebahagian besar menjurus kepada soal banjir, soal bekalan air dan soal yang melibatkan perkara-perkara yang sebahagian tu dalam bidang kuasa kementerian dan sebahagian lagi di bawah bidang kuasa kerajaan negeri melalui PBT dan sebagainya, termasuk isu-isu banjir. Jawapannya banyak dan saya fikir masa yang diperuntukkan pada saya mungkin tak sempat semua, terutama yang bertanya untuk dapat penjelasan secara detail projek-projek yang berjalan dalam kawasan dia, berapa kosnya dan berapa bila nak siap dan sebagainya, yang memerlukan data yang lengkap. Saya fikir yang saya perlu jawab secara bertulis perkara-perkara tersebut. Manakala perkara prinsip dan dasar yang melibatkan perkara yang sepatut dibahas di peringkat dasar, saya juga tidak akan menjawab kerana itu telah di peringkat bahagian dasar yang sepatut kita bahas di peringkat awal. Manakala perkara-perkara yang dibangkitkan mengikut butiran yang betul, saya akan beri perhatian kepada perkara tersebut kepada mereka yang ada dalam Dewan. Manakala yang tak ada, sebahagian telah maklum pada saya kan dan urusan masing-masing, saya akan jawab secara bertulis. YB Baling ada? Tak ada, saya jawab bertulis lah. Sebahagian di antara yang dibangkitkan oleh YB Baling ni ada kaitan juga dengan beberapa soalan lain, terutama dengan projek denai kebangsaan sebagaimana telah saya jawab sekaligus kepada mereka yang bertanya berhubung dengan projek denai kebangsaan. Kita telah letakkan sasaran bagi tahun ini sebanyak 500 km menjelang tahun ini dan kita letakkan sasaran ini berdasarkan beberapa peruntukan-peruntukan yang telah pun diluluskan oleh pihak kerajaan mengikut jangkaan tempoh-tempoh tertentu. Kita menerima sebenarnya banyak permohonan daripada ahli parlimen dan kawasan-kawasan tertentu yang mohon untuk diadakan denai kebangsaan dan saya menyambut baik inisiatif yang respon daripada tuan-tuan sekalian khususnya ahli yang berhormat. Dan mereka, tuan-tuan sekalian, ahli yang berhormat boleh mohon terus kepada saya melalui surat dan mencadangkan tapak dan insyaAllah jawatankuasa akan menilai cadangan tersebut, kesesuaiannya dan sebagainya dan pihak yang akan mengurus tentang denai setelah kita siap. Yang paling penting bagaimana penglibatan JPS, agensi lain seperti PBT, masyarakat setempat dalam usaha untuk kita menjaga denai. Untuk tahun 2022, hanya 5 juta diperuntukkan dan KASA akan cuba mencari dana lain termasuk dana tambahan daripada badan swasta dan sebagainya. Kulim Bandar Baru ada? Ada. Kulim Bandar Baru bangkitkan soal cadangan penubuhan Ulu Muda ataupun Ulu Muda Basin Authority. Kementerian ingin menjelaskan bahawa kuasa ke atas kawasan tadaan air dan sungai terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Perkara ini jelas diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi kementerian menyambut baik cadangan penubuhan ini, namun sebagai penyelesaian kepada isu sungai dan rentah negeri, baru-baru ini Perdana Menteri telah pun mengumumkan suatu dana kepada negeri-negeri yang telah pun menjaga hutan dan reserve kawasan tadaan air. Kementerian menyambut baik kenyataan Perdana Menteri, sekurang-kurangnya negeri-negeri yang menjaga hutan dan kawasan tadaan air dapat dana daripada sumber tersebut. Dan ini akan diurus oleh KEXA, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Ya, walaupun oleh kerana dia bawah bidang kuasa negeri, saya fikir penyelesaian yang paling baik ialah win-win situation di mana pihak yang mendapat agihan bekalan air daripada negeri tersebut turut memberi perhatian kepada pengorbanan yang telah dibuat oleh kerajaan negeri menjaga kawasan itu. Ya, kalau sekiranya kerjasama tidak diberi dan kita nak manfaat, saya fikir dia tidak akan mencapai matlamat ke arah situasi menang-menang dalam suatu perkara yang dibangkitkan. Kulim juga bangkitkan sebelum itu, mesti dengan izin. Yang Berhormat Menteri, saya faham soal otoriti air yang disebut sebagai bidang kuasa negeri. Tapi yang saya bangkit teras kepada penghujahan saya waktu berbahas tadi adalah air ni saya katakan sebagai, saya sebutkan tadi sebagai mother of all economic activities. Saya kaitkan dengan kepentingan strategik Northern Corridor, Eastern region, wilayah ekonomi koridor utara, 3 negeri dengan saiz ekonomi 147 bilion, cukai kepada persekutuan 17 bilion.
Jadi jaminan jangka panjang air ini isu strategik. Tak padan diletak di bawah otoriti negeri. Dia perlu ada punca kuasa lain. Sebab itu kita cadangkan Ulu Muda Basin Authority yang dimodelkan dengan Murray-Darling di Australia. Sebab ini isu strategik. Kepentingan strategik negara tak padan letak bawah pentadbiran daerah padan terak. Tak padan. Itu isunya. Ya, saya fikir kena sedikit anjakan, tak boleh terikat dengan ketentuan undang-undang semasa. Dulu air bawah negeri juga. Kemudian kita buat wasia. Kemudian kita buat SPAN. Pusat ambil alih. Itu poin saya. Jadi water catchment area adalah keutamaan yang cukup penting. Mesti ada ikhtiar daripada kerajaan persekutuan. Okey, terima kasih. Saya lihat bahawa secara menyeluruhnya, saya bersetuju bahawa air ini merupakan sumber yang perlu kita urus secara lebih holistik. Tetapi kita ada beberapa kekangan-kangan yang perlu kita atasi dan saya fikir Yang Berhormat Kulim juga memahami bagaimana peruntukan-peruntukan dalam perlembagaan persekutuan yang telah memberi hak. Antara itu cadangan-cadangan perlu diselesaikan di peringkat perundingan ke arah menjaga sumber tersebut untuk dimanfaatkan oleh ketiga-tiga negeri. Adapun penyelesaian jangka panjang bagi seluruh sistem bekalan air, sebenarnya di pihak kementerian kita sedang merangka suatu perancangan besar bagaimana untuk pastikan air ini, sekuriti air ini diletakkan sebagai keutamaan termasuk pada masa hadapan. Dan itu di antara jaminan yang saya boleh bagi pada Kulim berhubung dengan perkara dibangkitkan. Berhubung dengan kelewatan tentang projek yang telah dibangkitkan, kelewatan lebih iaitu projek rangkaian paip pementungan di Bayan Baru, Pulau Pinang. Untuk makluman, pemberian EOT sebanyak 6 kali dengan kelewatan melebihi 300 hari sebabkan berlakunya pertukaran jajaran paip pementungan daripada mengelak laluan yang dipenuhi dengan aktiviti lain seperti TMB, paip bekalan air dan sebagainya. Walaupun jajaran baru tersebut terdapat juga halangan yang agak besar berhubung dengan penemuan batu yang agak keras yang memerlukan letupan dan oleh pihak kontraktor. Keadaan ini menyebabkan perubahan skop dan pertambahan kuantiti dan menyebabkan penambahan skop sebanyak 11 juta kepada projek ini. Berdasarkan penelitian terkini dan program kerja yang dikemukakan oleh pihak perunding, projek ini dijangka siap pada 28 Julai 2023. Itu untuk malam yang hormat. Kuala Langat membangkitkan isu, Kuala Langat ada, saya ingat dia keluar. Saya akan jawab secara bertulis dan dia telah saya pernah maklum pada beliau. Rauk bangkitkan isu EIA sebagai satu mekanisme dan dicarangkan supaya penggunaan tanah. Pengurusi, bahagian saya tadi ada satu lagi yang saya ingat Menteri tertinggal. Soal peranan pengurusan aset air di bawah Menteri Kewangan diperbadankan. Di mana Penang masa melakukan migrasi tahun 2011, ada satu lagi komponen iaitu pembinaan Mengkuang Dam yang ada 2 fasa lagi belum siap. Jadi saya bangkitkan tadi ketika pengurusan aset air, mengambil alih aset air Pulau Pinang, antaranya adalah termasuk perjanjian ditandatangani itu adalah membina Mengkuang Dam dengan nilai 1.2 bilion dan ada 2 fasa lagi yang belum siap. Ya. Untuk makluman, kita pun saya jawab dalam Dewan ni beberapa kali berhubung dengan isu yang dibangkitkan oleh Ketua Menteri Pulau Pinang sendiri. Ya, dan kita telah pun selesai dalam fasa 1 dan tanda tangan penyerahan telah pun dibuat. Manakala fasa 2 dalam proses penyiapan. Cuma fasa 3 di peringkat kementerian mendapati bahawa dia belum menjadi keperluan buat masa ini. Untuk makluman Dewan Yang Mulia khususnya Kulim, bahawa empangan Mengkuang ini penggunaannya sangat minima. Ya, dan Pulau Pinang punya reserve air yang tertinggi, lebih pada 30% reserve air berbanding negeri-negeri lain. Dalam tadi itu keutamaan diberi dengan peruntukan yang sedia ada kepada memenuhi keperluan-keperluan yang agak kritikal di tempat-tempat lain, manakala kajian terhadap keperluan fasa 3 akan dilakukan oleh pihak kementerian bila mana sampai waktu yang kita lihat kesesuaian dan kepentingan pada waktu itu. Itu penjelasan saya berhubung dengan empangan Mengkuang. Terima kasih. Sedikit jaminan saya nak minta daripada Menteri. Saya tak mau ganggu lagi lepas ni. Yang Menteri, kalaupun pusat memilih untuk downscale spek pembinaan, sebab kosnya sekarang bukan 1.2 bilion lagi. Yang Menteri tahu benda itu. Kita mohon supaya ianya tidak lakukan keputusan secara sebelah pihak, unilateral decision.
Yang Berhormat Menteri mungkin berpendapat bahawa sumber air, bekalan air Pulau Pinang sudah mencukupi. Tapi perancangan keperluan air ini harus melihat 5, 10, 20 tahun akan datang. Pembinaan Mengkuang Dam itu adalah untuk comply dengan keperluan masa hadapan. Sekarang mungkin tak cukup. Tapi bila dah cukup, baru kita tengok saiz dam tak cukup padan untuk memuat berapa bilion liter air yang kita maksudkan. Jadi pertama projek itu sudah di downscale. Satu. Yang kedua, fasa 2B, 2C itu sudah kelewatan. Saya bangkitkan ini sebab di Dewan Negeri Pulau Pinang baru ni waktu berbincang dengan Ketua Menteri, dia tak sempat ada. Saya diminta untuk membangkitkan perkara ini. Jadi saya nak tekankan bahawa dia tak boleh tengok dari sudut sekarang dah cukup. Tak. Dia kena tengok keperluan akan datang. Sebab perkara ini sudah diselesaikan seawal 2011 tentang capacity dam. Dia tak boleh kata sekarang cukup maka kita kena downscale. Tak boleh. Sorry. Sebenarnya isu ni telah bangkit banyak kali dalam Dewan dan jawapan telah pun saya beri kepada pertanyaan yang dibangkitkan. Dan apa yang dibangkitkan itu ialah kita menerima. Untuk makluman juga bahawa selain daripada isu empangan Mengkuang, Pulau Pinang juga sedang berus untuk mendapatkan bekal air daripada Perak Utara bagi keperluan pada masa hadapan. Dan saya lihat bahawa 30% reserve ni antara tertinggi di Malaysia berbanding negeri-negeri yang lain. Ada setengah negeri kosong reserve margin langsung. Dan oleh kerana itu kita harus melihat secara menyeluruh keperluan pembangunan bukan hanya kepada satu-satu perkara. Oleh kerana pun saya jelaskan bahawa isu Mengkuang Dam dan keperluan Pulau Pinang telah pun dijawab berulang kali dalam Dewan ini dan saya fikir perkara itu telah jelas. Terima kasih. Oleh kerana masa saya tak ada, saya fikir Raub ada? Raub tak ada, saya jawab tulis. Raub ada. Raub bangkitkan isu EIA, EIA berhubung dengan kawasan-kawasan pertanian yang kecil ni. Untuk makluman bahawa EIA ini terikat dengan syarat-syarat yang tertentu dengan keluasan ada jadual 1 dan jadual 2. Walaupun di peringkat kementerian, kita memastikan bahawa pematuhan kepada EIA yang telah dimohon dapat kita pantau berterusan. Namun bagaimanapun, selain daripada pihak kementerian, agensi-agensi lain juga turut sama memantau. Saya akui bahawa perkara dibangkitkan oleh Yang Berhormat Raub ialah berhubung dengan implikasi daripada pertanian ini menyebabkan kadar untuk rawatan air yang teruk, lebih pada 3,000 NTU di loji tersebut. Menteri, saya nak tambah sikit ya. Sebenarnya apa yang saya ingin nyatakan bukan hanya di Raub saja. Saya rasa mungkin di kawasan lain pun sama juga. Sekiranya kawasan pertanian ini dibuka dalam skala kecil, tetapi individu-individu ini kalau dikumpulkan dia akan menjadi satu skala yang besar. So kalau skala yang besar ini tidak ada satu inisiatif daripada pihak kementerian untuk menyelesaikan masalah EIA, jadi benda ini tak akan berkesudahan akhirnya. Jadi apa yang saya mintakan itu satu paradigma baru supaya perkara ini boleh dibincangkan dengan kerajaan negeri atas kapasiti di bawah Kementerian Menteri. Terima kasih. Terima kasih. Cuma pandangan saya bahawa isu untuk mengawal ni bukan hanya terikat dengan EIA dan peraturan-peraturan yang ada di peringkat kerajaan tempatan, di peringkat kerajaan negeri sebenarnya turut sama membantu. Sebab kalau kita nak supaya semua projek-projek pertanian yang kecil ni perlu ada proses EIA, saya fikir kita tidak mampu di peringkat untuk memastikan semua. Tetapi penguatkuasaan di peringkat PBT, kerajaan negeri dan sebagainya, termasuk agensi-agensi, supaya mereka mematuhi peraturan-peraturan terutama tentang projek-projek yang mesti ada buffer zone di kawasan sungai dan sebagainya. Akibat itu kita lihat juga dibangkitkan oleh Yang Berhormat Raub tentang projek bekalan air bagi mengatasi kekeruhan di loji Sungai Belot, Sungai Semantan dan Sungai Kelau. Bila mana siap pembinaan mendapai ini, kita dalam proses untuk menyiapkan 3 ini dan LRA dijangka dapat beroperasi walaupun NTU mencapai tahap 5,000 NTU. Laju loji yang terlibat dalam kerja-kerja perbaikan LRA Belot 8.4 juta, kemajuan 33%, yang kesiap April 22. Semantan 5.68 juta, kemajuan 57%, dan kesiap Februari 2022. Dan LRA Kelau 3.6 juta, kemajuan 67%, dan kesiap pada Februari 2022. YB Sepang membangkitkan soal penglibatan, walaupun beliau tak ada, saya fikir soalan ini saya perlu jawab supaya tidak timbul
spekulasi yang tak betul. Kalau Kerai ada, Saya, kalau Kerai ada dan Dewan. YB Spang tak ada. Tapi saya nak jawab sebab dia menimbulkan ada tomahan sedikit. Saya jelaskan bahawa untuk makluman, KASA tidak pernah beri kebenaran rasmi kepada Senator Jaziri untuk hadir ke Expo Dubai. Kehadiran Senator Jaziri ke Expo Dubai adalah atas kapasiti sendiri dan tiada dibiayai oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air. Ya. Mengenai isu penglibatan kawan-kawan yang disebutkan kawan-kawan kepada penolong seusaha bagi adaptasi perubahan iklim di Expo Dubai, KASA ingin maklumkan tiada penglibatan individu dan yang tidak berkenaan dalam Expo tersebut. Kesemua yang hadir adalah berdasarkan kepakaran dalam bidang masing-masing dan dijemput sebagai penceramah dalam program-program resmi saja. Manakala kehadiran individu itu di atas tanggungan peribadi, bukan tanggungan daripada dana kerajaan. Tentang kubang palsu. YB Kubang Palsu bangkitkan bantuan 10 juta kepada IWK. Untuk makluman, bantuan kewangan pada IWK adalah bagi menampung kos operasi IWK yang tidak boleh ditampung melalui kutipan tarif. Dan tarif IWK ini telah pun tidak pernah naik sejak mula dia diwujudkan. Bagi melalui pelan pemulihan perniagaan IWK, KASA menjangkakan bantuan kewangan kepada IWK dapat kita kurangkan berperingkat bila mana IWK sendiri telah merancang beberapa program untuk mencari dana bagi menampung projek-projek tersebut, termasuklah untuk menyemak semula tarif, pemotongan dan sebagainya. Walaupun saya nak beri jaminan bahawa semakan kita akan beri keutamaan kepada mereka-mereka yang susah untuk tidak menanggung kos kenaikan tersebut, ya, dan kita akan tampung melalui beberapa program-program yang lain. Satu perkara yang saya fikir saya perlu jawab, takut masa tak sempat, ialah berhubung dengan kenapa Sabah, negeri Sabah banyak yang buat pinjaman bekalan air, ya, tidak melalui geran. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, peraturan-peraturan yang ada menunjukkan bahawa negeri-negeri yang telah melakukan migrasi kepada kerajaan pusat, semua pembangunan air kawasan luar bandar akan diinovasi, ditukar dalam bentuk geran. Manakala mereka negeri-negeri yang tidak melakukan migrasi, maka dia kekal dalam bentuk pinjaman diberi oleh kerajaan pusat kepada kerajaan negeri. Hingga setakat ini di Semenanjung, Terengganu belum melakukan migrasi kepada pusat dan Sabah dan Sarawak. Oleh kerana itu, walaupun dia tidak dalam bentuk geran, tetapi pinjaman paling besar diberi untuk selesai masalah air ialah untuk Sabah dan Sarawak. Ya, dan kita berusaha supaya projek-projek yang dibuat di peringkat negeri, pelantikan kontraktor, pemantauan kepada projek dan sebagainya diurus oleh syarikat air negeri. Sila. Terima kasih Yang Berhormat. Saya dapat memahami bahawa Sabah ataupun negeri yang belum lagi migrasi mengikut SPAN dan sebagainya. Dengan lain perkataan, hal air belum lagi diserahkan kepada persekutuan ataupun diletakkan dalam senarai bersama. Tetapi saya fikir itu tidak berapa adil. Tidak berapa adil untuk meletakkan dalam pinjaman sebab ini adalah perkara yang asas. Kalau dalam hal air pun diletakkan dalam diletakkan sebagai pinjaman, saya ingat itu tidak berapa adil. Saya ingat dasar itu, kalau itulah dasar kerajaan persekutuan, itu satu dasar yang perlu dikaji semula. Sebab ini berkenaan dengan air. Jadi saya ingat tidak berapa wajar lah. Tidak berapa wajar dasar itu kalau itulah sebabnya. Sedangkan apabila disebut 2.1 bilion peruntukan untuk negeri dalam hal air, tetapi akhirnya pinjaman. So what difference does it make? Kita boleh pinjam dari bank saja, tidak perlu lagi pergi kerajaan persekutuan sebab dia punya interest pun 4% juga. Terima kasih Yang untuk Menteri, makluman. Menteri, Kubang Palsu. Ya. Menteri sebut bagi negeri yang telah melakukan migrasi tidak ada lagi pinjaman, tapi Kedah yang telah pun melakukan migrasi masih ada lagi 45.1 juta sebagai pinjaman. Ya, Terima kasih. Untuk makluman ya, negeri-negeri yang melakukan migrasi, kita akan menilai aset yang sedia ada, dan kita aset tersebut sebagai jaminan kepada peruntukan yang diberi kepada negeri setelah kita tolak semua kos pembangunan air di luar bandar. Ya, tetapi setengah-setengah negeri hutangnya mungkin dalam 2 atau 3 bilion
dan setelah kita tolak kos mengenai luar bandar, mungkin dia akan dapat pengecualian pelepasan hutang sebanyak 2 bilion. Manakala 1 bilion lagi masih lagi dianggap sebagai hutang sebab dia tidak termasuk dalam kategori mengenai luar bandar. Itu di antara sebab kenapa setengah negeri yang migrate masih lagi ada kandungan hutang. Sebab tidak semua bekal air yang diberi dapat kita tolak kecuali kawasan luar bandar. Manakala untuk makluman, selain daripada itu, negeri-negeri yang telah melakukan migrasi juga sebenarnya buat pinjaman kepada PAAP untuk projek pembangunan. Dia bukan semua grant, bukan. Ya. Dia masih lagi buat pinjaman oleh PAAP bagi negeri Semenanjung dan dengan peruntukan pembangunan di Sabah dan Sarawak dalam bentuk pinjaman. Walaupun selain daripada itu, untuk makluman, di bawah peruntukan Kementerian Pembangunan Luar Bandar, ya, semua diberi peruntukan dalam bentuk grant bagi bekal air di kawasan luar bandar termasuk di Sabah dan Sarawak. Ya, yang saya sebutkan ini ialah hanya dalam konteks Kementerian Alam Sekitar dan Air saja. Ya, yang lain masih lagi dalam bentuk grant, ya, untuk Sabah dan Sarawak. Kuala Lumpur ada bangkitkan beberapa projek yang diminta secara detail. Saya rasa saya perlu beri secara bertulis, ya, sebab banyak perkara yang masa saya dah tak ada. Untuk makluman juga, sumber air merupakan grant manakala bekalan air dalam bentuk pinjaman melalui PAAP ataupun dalam bentuk DE. Dari itu saya fikir masa kita terlewat ni dan banyak lagi perkara yang saya nak perlu detailkan, dan saya rasa tumpak ada ni tumpak. Tumpak ada, banyak semua ada. Tapi ramai lagi ada dan Dewan, tapi kerana masa tidak mengizinkan. Saya fikir saya akan jawab secara detail kepada semua ahli parlimen lah yang kemuka soalan. Ya, tambah sikit masa lagi kan. Setuju ada. Kalau Sik mohon sikit penjelasan boleh yang Mak Pengurusi? Menteri, minta sikit. Ini benda yang umum yang saya tanya tadi tentang pembangunan sumber air negara 12.7 juta. Sikit nak tahu apa yang nak dibuat dengan ni pembangunan. Terima kasih. Untuk makluman, kita sedang berusaha untuk tingkatkan bekal air bagi seluruh negeri-negeri. Di antara cadangan besar ialah bagaimana untuk kita menubuhkan suatu melalui Suruhanjaya Pengurusan Air Negara untuk melihat secara holistik semua bekalan-bekalan air dan semua sumber air bagi negeri-negeri. Termasuklah untuk pembinaan kolam takungan TAPS bagi memastikan bekalan-bekalan air di negeri itu dapat diwujudkan. Bila berlaku soal pencemaran air baru-baru ini di Selangor sebagai contoh, kita lihat antara faktor besar ialah kerana pergantungan pada satu sumber dan tak ada sumber alternatif. Ya. Antara itu kita mencadangkan supaya suatu kajian menyeluruh dibuat bagi memastikan pembangunan bekal air negara dapat kita wujudkan supaya masalah-masalah yang berlaku itu dapat kita atasi. Sebagai contoh, bila kita wujudkan TAPS, bila puncak utama tercemar, bekal air itu dapat dibekalkan pada penduduk sehinggalah puncak utama itu dapat dibersihkan. Ini perlukan suatu kajian yang besar sebagaimana yang dibangkitkan oleh Kulim tadi, bahawa air ini merupakan satu institusi yang kita letakkan sebagai agenda utama bagi pembangunan negara pada depan. Sebab itu peruntukan diperuntukkan untuk bahagian tersebut. Terima kasih. Pak Menteri bagi sikit penjelasan. Perkara berhubung yang dibangkitkan, satu, sistem pengairan untuk tanaman padi terutama di Kedah yang terjejas akibat perubahan iklim. Untuk makluman yang berhormat, negara mempunyai sumber air yang mencukupi untuk pelbagai kegunaan termasuk pertanian. Bagi menepani cabaran perubahan iklim, Kementerian giat menjalankan penerokaan sumber-sumber air alternatif. Di antara sumber alternatif yang diteroka oleh pihak Kementerian ialah air takungan pesisir pantai, takungan air bawah tanah, sistem penuaian hujan, dan air atmosfera, dan juga takungan air pinggiran sungai TAPS, di mana 5 di antara sumber air ini kita jangka di antara sumber yang boleh kita atasi masalah bekal air yang sedang berlaku, sama ada untuk pertanian ataupun untuk keperluan seharian. Pada masa kini, pihak Nahrim masih lagi dalam fasa penyelidikan bagi menilai potensi kegunaan sistem takungan pesisiran laut di beberapa lokasi strategik termasuk di Kedah dan di Perlis. Sikit penjelasan Pak Menteri. Yang disebut tadi dari awal berkaitan dengan lembangan Sungai Muda, ya.
yang bangkit oleh Yang Berhormat Kulim Bandar Baru tadi. Dalam satu laporan yang disebut berkaitan dengan hak riparian ataupun riparian right, Pulau Pinang sepatutnya hanya boleh menerima air sebanyak 5% ya daripada Sungai Muda. Sungai Muda dan juga Hulu Muda ni di daerah Sik, Yang Berhormat Menteri. Jadi adakah Yang Berhormat Menteri setuju untuk Pulau Pinang juga melihat hak dia bersama untuk menjaga sumber air di Hulu Muda, dalam maksud dia memberi satu komitmen dari segi sumbangan ataupun satu bayaran kepada Kedah sebagai pengorbanan untuk mengekalkan sumber air ini, bagi mengekalkan kita kata lembangan Sungai Muda ini sebagai sumber kepada tiga negeri utara ni. Terima kasih Menteri. Saya Muhammad, untuk makluman saya perkara ini telah pun saya jelaskan dalam jawapan tadi dan sebelum ini dalam Dewan Yang Mulia ini, bahawa dalam keperluan bersama tiga-tiga negeri yang bergantung pada lembangan Hulu Muda, maka sepatutnya aspek-aspek win-win situation ataupun menang-menang tu dapat kita capai, di mana pengorbanan kerajaan Kedah yang tidak menebang hutan perlukan suatu perkongsian sumbangan walaupun tidak dalam bentuk bayaran, tetapi baru-baru ini bila Perdana Menteri telah umumkan peruntukan ataupun dana kepada mana-mana negeri yang jaga hutan, jaga kawasan tanah air akan diberi peruntukan, saya fikir ini di antara berita yang melegakan sikit bagi negeri Kedah khususnya. Tapi saya bersetuju bahawa sebarang lembangan sungai berkongsi negeri, hendaklah berkongsi juga tentang manfaat yang kita dapat dengan negeri yang telah berkorban. Sekurang-kurangnya dua-dua pihak mendapat manfaat daripada penjagaan dan bekalan air bagi negeri-negeri tersebut. Betul saya fikir itu jawapan saya nak. Setuju sikit. Banyak Tuan lagi, Menteri. tapi oleh kerana itu saya fikir saya perlu jawab secara bertulis. Sebahagiannya projek, termasuklah saya minta maaf Wangsa Maju, saya dah ada jawapan berhubung dengan dibangkitkan, tapi oleh kerana masa tak bisa, saya akan jawab secara bertulis, termasuk isu SPRM yang dibangkitkan tadi. Ya, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri